Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kita Kasyfun Niqab dulu. Sambung hari tu tak habis lagi. Topik maksud hamba lebih utama berbanding orang merdeka. Kalau kitab tu muka surat 61 lah. Kata dia, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj bahawa Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah menukilkan pandangan Abi Umar bin Abdul Bar dan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Amiri Al-Baghdadi. Dia kata hamba itu lebih utama berbanding orang yang merdeka. Itu pandangan dia. Orang merdeka dengan hamba lagi utamalah. Walaupun begitu, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa mudah-mudahan pandangan tersebut ditanggung atas bahawa hamba tersebut merupakan orang yang taat kepada segala perintah Allah Ta'ala dan penghulunya. Jadi dia tanggung. Ada Imam Qurtubi, pendapat Imam Qurtubi. Imam Qurtubi salah satu daripada mufassir, imam tafsir Al-Quran yang jilidnya berlambak, panjang lah. Jadi dia mengkomen sikit ataupun dia menanggung. Ini cara ulama. Dia tidak terus mengkritik, bahkan kalau boleh tanggung, dia tanggung. Ya betul, hamba itu lebih utama berbanding orang merdeka kalau nisbah ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada penghulu. Orang merdeka maksiat contohnya, maka dia lebih utama daripada orang merdeka. Maka disebabkan perkara tersebut, hamba itu mendapatkan dua pahala, iaitu pertama dia taat kepada Allah, yang kedua dia taat kepada penghulunya. Oleh itu hamba tersebut lebih utama daripada orang merdeka yang hanya mendapat satu pahala sahaja, iaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua versus satu. Dua satu lah. Kan 2-0 2-1. Kau menanglah dua tu. Namun begitu, nukilan ini tidak boleh diterima pula dah. Hal ini berlaku kerana Bilal bin Rabah akan menjadi orang yang lebih utama berbanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana Bilal itu orang merdeka, orang hamba. Abu Bakar orang merdeka. Tak boleh lah gitu. Jadi atas kaedah tadi tak betul pula nisbah kepada sahabat. Lebih mulia pada Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan baki 10 sahabat yang lain yang dijamin syurga tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau atas kaedah orang yang hamba itu lebih mulia berbanding orang merdeka, nisbah ketaatan dia pada Allah dan ketaatan dia pada penghulu, maka dia menjadi menang atas orang merdeka. Maka tertolak juga sebab akan menjadi Bilal bin Rabah itu semulia-mulia sahabat berbanding sahabat yang lain, yang 10 orang yang dijanjikan syurga. Dikatakan sedemikian kerana tidak ada sebarang syak sama sekali bahawa Bilal bin Rabah merupakan seorang hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan penghulunya.
Ya betul, akan tetapi ditanggungkan pendapat tersebut kepada hamba yang taat lebih utama daripada orang merdeka yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tanggung sini pula. Jadi yang kata hamba lebih utama daripada orang merdeka. Pertamanya dia kata, ihtimal pertamanya betul lah kalaulah dia tu merdeka tu taat, yang hamba tu taat pada Allah, taat pada penghulu. 2-1 menang situ. Tapi nisbah pada sahabat jadi tak kena pula. Sebab boleh jadi Bilal bin Rabah lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Nabi SAW sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila ditimbang iman dia dengan iman seluruh umat ni, maka iman dia lebih berat. Atas kaedah ni pula ihtimal pula. Ihtimal yang kedua ialah orang hamba tersebut lebih mulia daripada merdeka. Nisbah orang merdeka tu ahli maksiat, hamba tu ahli taat. Maka tiada syak sama sekali bahawasanya seorang hamba meskipun nisbah keturunannya rendah, itu lebih utama berbanding orang merdeka yang bermaksiat meskipun nisbah keturunannya lebih tinggi dan mulia. Nisbah dia panggil apa? Al-i'faf. Menjaga diri daripada dosa, itu satu sifat kemuliaan. Memberikan khabar gembira kepada hamba yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak penghulunya dengan mendapat 2 ganjaran pahala adalah kerana untuk mengajar hamba tersebut pada peringkat hamba dan memberikan kegembiraan kepada hamba itu daripada bersibuk-sibuk melihat dan menilik maqam orang-orang yang merdeka. Sebab orang yang hamba ni dia kadang-kadang lemah semangat. Dia nak jadi orang merdeka lebih sikit, atas sikit. Bahkan orang yang menjadi hamba juga boleh jadi lebih afdal nisbah orang merdeka yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Hamba lelaki yang dimerdekakan sekufu dengan hamba perempuan yang dimerdekakan. Dia panggil apa? Panggil mu'taq. Mu'taqah, mu'taq. Mu'taqun orang lelaki yang dimerdekakan. Mu'taqatun orang perempuan yang dimerdekakan. Penghulu yang memerdekakan dia panggil mu'tiqun kalau lelaki, kalau perempuan mu'tiqatun. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj bahawa hamba lelaki yang baru dimerdekakan oleh penghulunya itu sekufu dengan hamba perempuan yang juga baru dimerdekakan. Sama-sama merdeka belaka. Kemudian hamba lelaki yang dimerdekakan tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka pada asal, kerana merdeka pada asal tidak pernah menjadi hamba. Ni yang topik kita hari ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan sahaya yang dimerdekakan tiada kufu dengan perempuan yang merdeka asli, asalnya merdeka dah, tak pernah jadi hamba, maka dia perempuan tu tidak sekufu dengan lelaki yang dimerdekakan kerana dia asalnya adalah hamba, keturunan yang rendah, martabat dia rendah kemudian jadi tinggi. Kata musannif tiada kufu dengan perempuan yang merdeka asli. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj, dalam Mughnil Muhtaj bahawa tidak sekufu tersebut disebabkan oleh kurangnya martabat lelaki daripada perempuan. Itu kata tidak sekufu ni menang ke perempuan. Ilah dia ialah lelaki lebih kurang martabat daripada perempuan. Ataupun yang dulu telajak tinggi, sahabat nak menikah dengan anak perempuan tabi'in, tidak sekufu. Jadi dia menang ke perempuan. Jadi kalau lelaki rendah darjat daripada perempuan tak sekufu dah. Jadi faham daripada ilat itu dia akan kias benda lain sama. Kemudian bapa ataupun datuk lelaki yang menjadi hamba tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka asli. Bukan dia yang jadi hamba dah, tu dia jadi hamba, kait dah dengan lelaki tu. Bapa ataupun datuk lelaki yang menjadi hamba, lelaki itu mana lelaki itu mungkin merdeka lah ataupun macam mana tak tahu, tapi pak dia dengan datuk dia hamba lagi, tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka asli. Bukan pak dia nak kahwin dengan dia dah, anak dia nak kahwin dengan perempuan tu, tapi disebabkan pak dia ataupun datuk dia adalah hamba, tak sekufu dah
dengan perempuan yang merdeka asli, kerana orang yang perempuan yang merdeka asli pasti dia itu pak dia merdeka juga. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam kitab An-Najmul Wahaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa jikalau salah seorang daripada aba ni bapa, datuk dan ke atas menjadi hamba, sedangkan lelaki tersebut tidak pernah menjadi hamba, maka lelaki tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka asli. Tak sekufu. Sebab apa? Elak tadi. Kerana rendah martabat lelaki berbanding perempuan. Bapa yang terdekat bagi lelaki menjadi hamba tidak sekufu. Bapa yang terdekat ni apa dia maksud dia? Kan abad ni bapa, datuk, moyang. Yang terdekat bapa lah. Bapa yang terdekat bagi lelaki menjadi hamba tidak sekufu dengan bapa yang jauh. Bapa yang jauh tu apa dia? Datuk, moyang. Bagi perempuan pernah menjadi hamba. Mana macam ni? Seorang lelaki merdeka, perempuan merdeka. Tapi lelaki ni pak dia dulu pernah jadi hamba. Pak perempuan tak pernah jadi hamba, tapi tok perempuan pernah jadi hamba. Maka tak sekufu dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau bapa yang terdekat bagi lelaki, umpama bapa kandungnya sendiri, menjadi hamba, maka diri lelaki tu tidak sekufu dengan seorang perempuan yang menjadi hamba oleh bapaknya yang jauh, seperti datuk kandungnya atau moyang kandungnya, moyang dan ke atas. Tu. Sebab apa? Sebab nisbah bapa perempuan lebih mulia daripada bapa lelaki. Jadi kuranglah martabat lelaki tu. Kesan status hamba pada para ibu lelaki. Tadi duk bapa-bapa dah, kalau mak dia hamba, mak lelaki tu hamba, sekufu tak dengan perempuan tersebut. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa status hamba pada para ibu, yakni ibu kandung, nenek kandung dan ke atas, bagi lelaki berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap kesan sekufunya dengan perempuan yang ingin dinikahinya. Memberi kesan ataupun tidak, diambil kira ataupun tidak, khilaf. Pandangan pertama, Syekh Al-Imrani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Al-Bayan. Al-Bayan ni salah satu daripada syarah matan Al-Muhadzab lah, sebanding dengan Al-Majmu' syarah Al-Muhadzab. Dan disebutkan juga dalam Zawaidur Rawdah. Bila sebut Zawaidur Rawdah, maknanya kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin yang ada perkataan qultu. Tu Zawaidur Rawdah. Kerana Rawdatul Talibin ialah ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata tidak memberi kesan pada bab sekufu. Maknanya contoh, kalau pak dia merdeka, tok dia merdeka, tapi mak dia hamba, tak beri kesan walaupun mak orang perempuan tu merdeka sekalipun. Pendapat yang menyatakan sekufu hanya dikira dari sudut agama sahaja. Ada pandangan mengatakan sekufu ni sudut agama. Mudah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menaskan. Nas ni makna telah mengatakan. Nas dalam fiqh dua. Pertama dalil Al-Quran dan hadis, dan yang kedua ialah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Telah menaskan bahawa yang diambil kira dalam sekufu ini hanya agama sahaja, kata Imam Syafi'i sendiri. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walaupun begitu, pandangan tersebut telah didhaifkan oleh para al-ashab asy-Syafi'iyah. Al-ashab asy-Syafi'iyah dipanggil ashabul wujuh. Puak-puak ashabu al-wujuh. Yang mana kalau berlaku khilaf di kalangan mereka, ada perkataan wajhun, wajhani, aujuh. Dalilnya ialah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila orang yang meminang kepada kalian itu orang yang kalian redha agamanya dan akhlaknya, maka hendaklah kalian menikahkannya. Jika kalian tidak berbuat sedemikian, maka akan menjadi fitnah di bumi dan kerosakan yang besar pada perempuan tersebut. Beliau menyatakan bahawa seyogianya, patutnya ejaan terkini SE, seyogianya bagi sesiapa yang berkehendak untuk beramal dengan hadis ini dan bercanggah dengan pendapat masyhur dalam mazhab bahawa dirinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak bernikah dengan seorang pun melainkan dengan orang yang diridai agamanya dan amanahnya. Apa ni?
Dia kata beliau menyatakan bahawa seyogionya, oh ni dalilnya, dalil perkataan Imam Syafi'i tu yang mengatakan sekufu tu diambil kira dari sudut agama saja. Mana dalilnya? Ni dalil dia. Beliau Imam Syafi'i, begitu juga Imam Malik rahimahullahu taala, menyatakan bahawa seyogionya bagi sesiapa yang berkehendak untuk beramal dengan hadis ini, apa tadi? Dan bercanggah dengan pendapat masyhur dalam mazhab bahawa dirinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak menikah dengan seorang pun melainkan dengan orang yang diredai agamanya dan amanahnya. Sebab hadis ni berkaitan dengan agama saja. Seolah-olah hadis ni zahirnya berkaitan dengan sekufu agama. Adapun pendapat masyhur mazhab bukan agama saja, dia ambil kira macam-macam tu. Tak dulu kita bahas tu. Hal ini berlaku supaya dirinya dapat mengikuti tuntutan yang sabit dalam hadis tersebut. Ni beliau sendiri boleh jadi kepada Imam Tirmizi. Lu ingat-ingat dia buat kitab ni, Imam Tirmizi yang kata ni, bukan Imam Syafi'i. Dia cuba ulas kenapa Imam Syafi'i berpendapat sedemikian berdasarkan hadis ni. Siapa nak amal dengan hadis ni boleh lah. Mana dia tilik sekufu tu agama ya, boleh, tak ada salah. Tu. Tapi atas mazhab yang masyhur, bukan itu sahaja yang kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, tafri' pada katanya, kata musannif, agama seorang dari sudut sekufu. Dan demikian lagi yang fasik itu tiada kufu, yakni lelaki yang fasik itu tiada kufu dengan perempuan yang salihah. Perempuan salihah, perempuan yang tidak melakukan kefasikan, tidak zina. Maka dia tak sekufu dengan orang fasik kerana taraf dia rendah. Dan yang baru Islam, yakni lelaki yang baru masuk Islam itu, tiada sekufu bagi perempuan yang sudah lama Islamnya, perempuan. Noktah. Orang lelaki fasik tidak sekufu dengan perempuan yang baik. Kata musannif, tiada kufu dengan perempuan yang salihah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj telah menyatakan bahawa berlaku sedemikian, iaitu perempuan salihah tidak sekufu dengan lelaki yang fasik, kerana berdasarkan dalil yang menunjukkan bahawasanya tidak samanya orang yang fasik dengan perempuan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka adakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Dia panggil hamzah istifham taqriri, untuk menetapkan memang tak sama, bukan istifham hakiki tapi ingkari, untuk mengingkarkan. Ataupun kita kata istifham takriri, untuk mensabitkan, kata tidak samanya orang mukmin dengan orang fasik. Orang mukmin yang beriman dengan orang fasik, beriman sini beriman sempurna lah, tidak sama mereka itu. La yastawun, surah As-Sajdah 17. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan hadis dengan sanad yang bertaraf hasan. Tidak boleh penzina yang dikenakan sebab itu bernikah melainkan dengan orang yang seumpamanya. Seumpama orang yang berzina. Jadi penzina lelaki tidak sekufu dengan perempuan salihah. Perempuan salihah tidak sekufu. Penzina tidak sekufu dengan perempuan selain penzina. Lelaki yang penzina tidak sekufu dengan perempuan selain penzina. Itu dalil dia. Bukan itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Penzina, yakni penzina lelaki tidak boleh menikah melainkan dengan penzina perempuan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa para ulama berhujah dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas untuk menyatakan bahawa orang yang fasik sekufu dengan perempuan yang baik. Tidak sekufu, jatuh silap besar. Tidak sekufu dengan perempuan yang baik. Namun begitu, perlu ditilik semula kepada ayat yang pertama dalam surah As-Sajdah tersebut, sabit pada hak orang yang kafir dan orang yang beriman. Sedangkan ayat yang kedua, iaitu surah An-Nur, telah dimansukhkan. Surah An-Nur mana? Bawah tu, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Orang yang berzina lelaki tidak boleh bernikah, mana tidak sekufu pernikahan itu, melainkan zaniyatan, melainkan orang yang berzina juga. Jadi kalau ayat atas tu surah Sejarah kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa.
Adakah orang beriman? Beriman ni iman yang sempurna, maknanya tidak fasik lah. Sama seperti orang yang fasik? Tak sama dari sudut tu. Tapi dalam belajar akan datang sebenarnya. Maknanya dari sudut sekufu pun pezina lelaki tidak sekufu dengan pezina perempuan tu. Dari sudut sekufu tu. Lepas tu dia kata mansuh tu. Mansuh tu mansuh hukum, bukan mansuh ayat. Kemudian dia kata mana dia? Pendapat Abu Hasan Al-Juri rahimahullah ta'ala, tidak sah penzina bernikah dengan selain penzina. Tak sah tu. Syekh Adamili rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahaj bahwasanya Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala telah menukilkan dalam tabaqatnya daripada Syekh Abul Hasan Al-Juri rahimahullah ta'ala bahwasanya penzina lelaki dan penzina perempuan penzina kedua lebih, tidak sah pernikahan kedua-duanya melainkan dengan orang yang seumpama mereka berdua. Kena menikah dengan orang zina juga. Bukan itu sahaja, bahkan beliau juga berpendapat bahawa jikalau salah seorang daripada suami atau isteri yang melakukan perzinaan, niscaya terjadi fasakh pada pernikahan mereka. Hebat ni. Fasakh tu. Kita tak fasakh lagi. Dosa je lah. Dia panggil zina muhsan. Kena rejam sampai mati. Orang lelaki yang lebih kefasikannya berbanding perempuan atau berbeza kefasikannya. Mana orang fasik nak menikah dengan orang fasik, tapi lelaki lebih lagi. Ataupun fasik sama-sama fasik, dua dosa tapi dosa lain-lain. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahaj bahawa orang lelaki yang bertambah kefasikannya berbanding kefasikan perempuan ataupun berbeza jenis kefasikannya, keduanya juga menyebabkan lelaki dan perempuan tersebut tidak sekufu. Tak sekufu juga. Sebab apa? Sebab lelaki lebih teruk daripada perempuan. Kalau nisbah fasik lebih 3 lelaki, perempuan 2 yang fasik, lebih teruk lelaki daripada perempuan. Ataupun sama dosa, ada 2 dosa belaka, tapi dosa lain-lain. Menunjukkan, contoh dia ni mencuri, lelaki ni mencuri dan berzina, perempuan ni fasik, dia tak tinggal sembahyang, tinggal puasa. Jadi perempuan ni tidak mencuri, perempuan ni tidak berzina, dia lebih mulia dari sudut tu berbanding lelaki, maka tidak sekufu. Pandangan ini disebutkan dalam Al-Muhimmat. Namun begitu, pandangan ini telah dikritik. Bahkan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughni menyatakan bahawa orang lelaki dan perempuan yang fasik kedua-duanya itu sekufu secara mutlak. Sekufu secara mutlak. Ada sekufu mutlak ni apa dia? Sama ada banyak sikit dosa, sama ada dosa lain-lain. Itu mutlak. Sebab tadi dia jelas kan, dia tafsilkan, dia pisahkan dengan makna dosa banyak dengan dosa sikit, ataupun dosa sama tapi lain-lain dosa. Ni secara mutlak maksud dia sama ada lelaki banyak dosa daripada perempuan, atau perempuan banyak dosa daripada lelaki, ataupun dua-dua sama-sama dosa tapi dosa lain-lain. Semuanya itu sama sekufu belaka, kata Syekh Khatib. Oleh sebab itu dapat difahami daripada perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu tidak sekufu orang lelaki fasik dengan perempuan yang baik akan beberapa perkara. Ibarat tu dapat faham 4 benda. Pertamanya, tidak ada perbezaan sama sekali pada mengirakan sifat ini antara orang-orang Islam maupun orang-orang kafir. Tak ada beza. Orang kafir pun begitu, orang Islam pun begitu. Orang kafir contohnya ada sekufu juga. Orang kafir nikah sama orang kafir. Sekufu dia kat sini juga. Ini sebab kalau orang kafir ni dia bawah pemerintah Islam lah, kafir zimmi. Perkara ini berlaku sehinggalah orang kafir yang fasik dalam agamanya itu tidak sekufu dengan orang kafir yang tidak fasik dalam agamanya. Dua-duanya nak menikah. Contohlah ada kes sampai tahap kena orang Islam yang menikah dengan mereka dua dalam agama mereka. Maka dia tu tak sekufu dia orang tu. Maka tak sekufu, tak boleh nak nikahkan. Dia nikah dengan orang sekufu saja. Contohlah. Jadi sekarang ni dalam agama kafir tu sendiri pun ada sekufu juga. Dia iktiraf dalam syarak itu. Ada dalam masalah dia akan datang. Pandangan ini disebutkan oleh Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala. Ibn Rif'ah dalam kitab Kifayatun Nabih Syarhut Tanbih. Yang kedua, orang lelaki fasik itu sekufu dengan orang perempuan yang fasik secara mutlak, meskipun dalam Al-Muhimmat menyatakan sebaliknya.
Iaitu apa sebaliknya itu? Orang lelaki yang bertambah kefasikannya itu tidak sekufu dengan perempuan yang kurang tahap kefasikannya. Ataupun lelaki fasik dan perempuan fasik itu berbeza masing-masing tahap kefasikannya. Juga tidak sekufu antara dua orang tersebut. Jadi khilaf. Kalau tambah fasik orang lelaki berbanding perempuan, ataupun sama fasik tapi berbeza dosa, hak tu khilaf. Syekh Khatib kata secara mutlak sekufu. Berzina sama berzina boleh. Berzina dengan lain pada berzina tapi dia fasik juga boleh. Ataupun lelaki lebih banyak kefasikan dia berbanding wanita, boleh secara mutlak. Tapi dalam kitab Al-Muhimmat ada sebut tak boleh, mestilah sama dari sudut kefasikan, tak boleh beza, tak boleh tambah. Yang ketiga, orang lelaki yang tidak fasik itu sekufu dengan perempuan yang fasik. Tengok orang lelaki yang tidak fasik, habislah orang kita ni. Mana lelaki yang soleh itu sekufu dengan perempuan yang fasik. Sama ada pada lelaki tersebut adil ataupun tersembunyi keadilannya. Sama ada lelaki tersebut adil zahir, ataupun tersembunyi keadilannya, adilnya batin. Mana kena cek dulu baru tahu adil. Sekufu. Pandangan ini dijelaskan oleh Imam Al-Haramain rahimahullah dan Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Salah, dia ada kitab Fatawa Ibn Salah, dan dia masyhur dalam ilmu hadis lah, mustalah hadis tu. Yang keempat, kefasikan dan kebaikan itu dia ambil kira pada lelaki dan perempuan itu sahaja, bukannya pada abak. Abak kan tadi kita kata, dia ambil kira juga pada keturunan dia. Abak ni apa dia? Bapak, datuk, moyang dan ke atas. Yang laki lah, yang laki sahaja, bukan nenek, bukan ibu. Itu belah perempuan. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahawasanya ditilik kebaikan dan kefasikan itu hanya pada orang nak menikah saja, laki perempuan tu. Bukan ditilik pada pok mak dia, pok dengan tok dia. Contoh kalau pok dia itu kaki berzina, dia orang soleh nak menikah dengan perempuan solihah yang pok dia itu tidak berzina, adakah sekufu? Sekufu lah. Pandangan ini turut dikemukakan oleh Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala. Ini berbeza dengan status kemerdekaan, kerana status tersebut diambil kira dari sudut lelaki dan perempuan tersebut, serta dalam kalangan abad tadi. Sebab tu dalam bab merdeka dan hamba tadi diambil kira pok dia juga. Tapi dalam bab fasik dan saleh, pok dengan mak dia tak kira, pok tok dia tak kira dah. Hanya kira lelaki perempuan sahaja. Itu apa yang dapat difahami daripada kata Imam Nawawi, tidak sekufu orang lelaki fasik dengan perempuan yang baik. Tengok cara dia istinbat nas Imam Nawawi lagu mana. Kebaikan seseorang disyaratkan terkenal kebaikannya untuk sekufu? Kebaikan ni ada dua, satu jahat, satu sir. Kena kenal sungguh ke dia baik, ataupun secara sir, secara sembunyi dia baik dah, kalau cek baru tahu. Macam mana? Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahaj bahawasanya tidak disyaratkan terkenal kebaikannya untuk sekufu dengan perempuan yang baik. Maka orang lelaki yang tidak sama sekali terkenal dengan kebaikannya itu sekufu dengan perempuan yang terkenal akan kebaikannya. Ni dari sudut terkenal. Jadi perempuan ni masyhur dengan kebaikannya, kewaliannya. Contoh, yang lelaki ni tidak masyhur dengan kebaikan dia, tapi dia baiklah. Adakah dikira sekufu dari sudut terkenal tu, masyhur tu? Tidak dikira. Hanya dikira dari sudut kebaikan saja, sama ada secara jahat ataupun sir. Orang lelaki yang ahli bid'ah tidak sekufu dengan perempuan yang ahli sunnah wal jamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan yang Islam sendirinya seorang, yakni orang lelaki yang Islam sendirinya itu tiada kufu dengan perempuan yang Islam ibu bapaknya, ibu bapak seorang. Perempuan ni kufu Islam dah, tapi mak pak tu Islam. Tapi lelaki ni mak pak dia kafir, dia tu baru masuk Islam, tak sekufu. Nombor satu, yakni laki-laki yang Islam seorang dirinya laki-laki, padahal ibu bapak laki-laki tidak Islam. Dan Islam seorang bapaknya laki-laki, tiada kufur dengan perempuan Islam dua ibu bapaknya perempuan. Pak ni seorang laki ni pak dia Islam, mak dia ahli kitab, kafir lah. Berbanding dengan perempuan ni mak pak dia Islam belaka, maka tidak sekufu. Ni kita dah bahas dalam Kasyfun Niqab ada dah. Ni syahid dia lagi. Dan orang yang bid'ah, ini orang lelaki yang bid'ah itu tiada kufu dengan perempuan yang sunniyah. Nombor dua, yakni perempuan ahlus sunnah wal jamaah.
Tu firman Allah Ta'ala dalil tadilah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka adakah mereka yang adalah ia mereka itu mukmin sama seperti mereka yang adalah ia mereka itu fasik? Tentu tidak sama. Surah As-Sajdah ayat 18, kitab Asnal Matariq karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, jilid yang ketiga, muka surat 138. Orang lelaki yang ahli bid'ah tidak sekufu dengan perempuan yang ahlus sunnah wal jamaah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, orang yang bid'ah itu tiada sekufu dengan perempuan yang sunniyah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ad-Damili rahimahullah dalam An-Najmul Wahhaj telah menyatakan bahawa jikalau orang lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang baik, maka apatah lagi orang lelaki yang ahli bid'ah tidak sekufu dengan perempuan yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dia ahli bid'ah umum lah, Mu'tazilah ke, Wahabiyah ke tak sekufu. Jadi perempuan hati-hati bila pilih tu lelaki. Otak tu lelaki Wahabi habis cerita. Pandangan ini dinukilkan daripada Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala. Nama kitab dia Bahrul Madhab, dan beliau mengakuinya. Habis. Lelaki yang bapaknya kafir sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Lelaki yang bapaknya kafir sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Pula dah. Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhaj bahawa orang lelaki yang bapaknya kafir itu sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Baik, kita balik. Tadi betul. Ya. Tadi fasih. Gitu lelaki yang bapaknya kafir sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Tadi dia kata, mana tadi tu? Tidaklah perbezaan perkara ni lagu dengan perkara kafir pasti. Mana tadi? Yang agama lupa. Mana tadi? Tadi hamba. Itu.
Betul. Yang dikira kepada abad tadi tu apa nama tu? Kemerdekaan dengan hamba. Yang kedua, kefasikan dan kebaikan tak diambil kira pada abad laki dan perempuan. Ni agama lah pula. Pok dia. Tapi tadi baca, mana tadi tu? Tak jumpa. Yang baru masuk Islam semua tu. Mana tadi? Tak jumpa pula. Mana tadi? Alim? Kat mana tu? Mana? Tak, muka surat apa tu? Tadi yang baca apa? Yang baru masuk Islam apa semua tu? Mana tau? Ni hamba. Mana tadi ya Allah? Jumpa dah. Ni hamba lah kau ni. Sekufu, hamba. Dari sudut agama. Lepas tu lelaki fasik dengan perempuan solihah. Lepas tu mana weh, tak jumpa ni. Mana sat-sat baca ni? Kau sebelum ni. Tak jumpa weh. Mana sat-sat ni? Sepupu perempuan lelaki asal. Sepupu sebagai agama saja. Tak jumpa mana pergi tau. Ahli bid'ah. Mana masalah yang masuk Islam tu? Oh ni. Kalau masuk Islam tidak sekufu atau masuk Islam. Itu. Islam apa orang tu Nabi Islam. Semitan kemudian nasab. Okey. Muhammad Islam. Masuk Islam tidak sekufu. Telah masuk Islam. Okey. Lepas tu lelaki masuk Islam tidak sekufu berpaling papak dan beragama Islam. Okey. Allah. Pak lelaki Islam tidak sekufu dengan perempuan yang Islam. Dia beza hak dulu kena beza tu.
Sekarang ni satu topik kita, lelaki yang bapaknya kafir sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Apa beza hak dulu? Dulu satu topik dulu, orang yang baru masuk Islam dengan orang yang telah lama masuk Islam tidak sekufu. Orang lelaki yang baru masuk Islam tidak sekufu dengan orang perempuan masuk Islam. Satu. Kemudian lelaki yang masuk Islam tidak sekufu dengan perempuan yang bapaknya banyaknya Islam. Mana pak dia, datuk dia Islam belaka. Yang lelaki ni pak dia kafir. Pak dia kafir dan ke atas lah. Ataupun pak dia lelaki ni Islam, perempuan ni pak dia Islam, tok dia Islam, maka tak sekufu. Okey, lepas tu yang ketiga, bapa ataupun datuk lelaki yang Islam tak sekufu dengan perempuan yang Islam bapaknya, datuknya dan moyang. Lebih lagi ya. Jadi pak dia apa, lelaki ni pak dia dengan tok dia Islam, moyang dia tak Islam. Sekufu dengan perempuan yang pak dan datuk dan moyang Islam. Sebab apa? Sebab lebih banyak Islam pada dia. Hak ni satu topik sekarang ni, lelaki yang bapaknya kafir sekufu dengan perempuan yang bapaknya orang Islam. Zahirnya gini, pak dia lelaki ni asal Islam, lepas tu kafir. Pak dia asal Islam, lepas tu kafir. Sekufu ke tak? Maka dia pun kata sekufu. Pandangan ini berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Hal ini berlaku, ni ilah kenapa kata sekufu? Kerana fadilah ataupun kelebihan agama itu tidak melangkaui, tidak mutaaddi, tidak melampaui, tidak berjangkit kepada anak-anak lelaki, kecuali berkaitan dengan nasab keturunan sahaja. Kalau nasab keturunan, kalau kafir dia kahwin ketiga kafir tu, maka anak dia kafir lah. Kan kafir Islam anak tu berjangkit pada pak dia. Kita baca dulu. Pak dan pak dia tu kalau kafir, maka anak dia tu pun kafir. Lepas tu pak kafir tu tak boleh nikah dengan orang perempuan Islam. Tapi pak tu kalau Islam boleh menikah orang kafir. Mana kalau dia tu menikah, jima, keluar anak tu Islam. Sebab pak dia Islam. Jadi kafir tak kafir hanya memberi kesan pada keturunan. Tidak memberi kesan, tidak mutaaddi pada kelebihan agama anak-anak lelaki tu. Sekarang ni kalau pak lelaki tadi, pak lelaki tu Islam tu kafir, ataupun pak kahwin dengan perempuan tu yang pak dia Islam, adakah berjangkit kekafiran itu pada anak dia Islam? Tak lah. Sebab apa? Sebab anak dia asal Islam, sebab pak dia Islam. Jangkit situ, tawabi' dia panggil. Lepas tu kafir lah pak dia tu. Adakah menjadi sebab tak sekufu dengan perempuan? Tidak. Jadi kena beza tu. Orang yang baru masuk Islam dengan kes orang lelaki yang baru masuk Islam dengan perempuan yang pak dia sudah Islam, dengan orang lelaki yang pak dia Islam, tok dia tak Islam, dengan perempuan yang pak dia Islam, tok dia Islam, moyang dia Islam. Beza tu. Beza tak frek banyak Habis. Kemudian orang lelaki yang mahjur alaih dengan sebab safih, bazi, boros, tidak sekufu dengan perempuan yang rasyidah, yang boleh mengurus harta. Yang boleh mengurus harta. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa lelaki yang mahjur alaih dengan sebab safih, bazilah, tidak sekufu dengan perempuan yang rasyidah, yang reti urus kewangan, seperti mana dipegangkan pendapat tersebut oleh sebahagian ulama. Mana khilaf? Khilaf juga. Dari sudut safih tak safih ni ada sekufu ke tak kalau orang tu nak kahwin. Kalau bab wali memang jelas lah, tidak boleh jadi wali, mahjur alaih bisafah dia panggil. Kena ganti dengan wali ab'ad. Sekarang ni orang lelaki yang safih nak menikah dengan perempuan yang rasyidah, boleh ke tak? Boleh. Ada sebagian kata boleh, ada sebagian kata tak boleh. Ni dia kata, dalam Tuhfah kata, sebagian ulama kata tak sekufu. Bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin tapi tak sekufu. Ni bukan boleh kahwin tak boleh kahwin ni, tak sekufu sahaja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata tafri' pada katanya yang mempunyai usahanya, usaha dia kerja. Dan demikian lagi laki-laki yang hina kerja. Contohnya bekam, sapu sampah, ambil sampah, lori sampah, sampah laka tu. Tiada kufu bagi perempuan yang terlebih baik daripadanya laki-laki tadi. Noktah. Orang lelaki yang hina pekerjaannya tidak sekufu dengan perempuan yang lebih baik kerjayanya. Okey.
Kata musannif, tiada kufu bagi perempuan yang terlebih baik daripadanya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ad-Damili rahimahullah dalam An-Najmul Wahaj telah menyatakan bahawa dhabit Imam Al-Haramain rahimahullahu taala terhadap orang yang rendah kerjayanya ini ialah, dhabitnya ialah begini: seseorang yang memakai pakaian kerjanya itu menunjukkan dan membawa kepada jatuhnya maruahnya seorang seperti memakai pakaian-pakaian yang kotor ketika bekerja. Tu dhabit dia. Nak tahu kata kerja ni bagus ke tidak? Kalau kerja tak bagus, rendah martabat, maka dia tu akan pakai pakaian ketika kerjanya itu dalam keadaan kotor, tak bersih maka tu pandangan, itu pandangan pula, tu kerja yang rendah martabat, kerja yang hina. Contohnya kerja kutip sampah tu tengok pakaian lagu mana. Apa-apa pekerjaan yang mana melibatkan pakaiannya itu, kita tengok pakaian dia. Pakaian itu kalau selekeh, kotor, maka itulah martabat kerja dia. Kalau dia tu pakaian dia elok, maka itulah martabat kerja dia. Jadi lecturer jarang orang kata baju tu hitam pukang ada. Tu biasanya kemas belaka. Perkara ini berdasarkan firman Allah Taala, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah Taala telah melebihkan sebahagian kalian atas sebahagian lain dari sudut rezeki. Rezeki di sini kerjalah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughni bahawa maksud Allah Taala melebihkan sebahagiannya dari sudut rezeki ialah Allah Taala berkehendak memberikan rezeki dengan sebab yang berbeza. Sebahagian orang mendapatkan rezeki daripada Allah Taala dengan mudah tanpa perlu susah payah, sedangkan sebahagiannya lagi diberi rezeki kepadanya kepada seorang dengan jalan yang payah dan menghinakan, iaitu contoh bekam dan sebagainya. Demikian juga dinyatakan oleh Syekh Ad-Damili rahimahullah dalam An-Najmul Wahaj. Namun begitu, terdapat pandangan kedua yang menyatakan bahawa tidak dikirakan dari sudut kerjaya dan pekerjaan tersebut untuk menentukan sekufu antara lelaki dan perempuan. Jadi khilaf. Bab kerja khilaf, kena sekufu atau kena sama ataupun tidak, khilaf. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah menukilkan pandangan ini ketika mensyarahkan Al-Wajiz. Syarah Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Syarah Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, dia ada dua syarah lah, Asy-Syarhul Kabir wa Asy-Syarhus Saghir. Dua-dua tu syarah kepada Al-Wajiz, ataupun syarah kabir itu namanya Fathul Aziz bi Syarhil Wajiz. Kalau dalam kitab fiqh bila sebut Asy-Syarhaini, dua syarah tu lah, Asy-Syarhul Kabir wa Asy-Syarhus Saghir. Namun begitu, Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menghapuskan dan memandang pandangan tersebut dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti, sebab itu ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir. Perkataan Imam As-Samiri, sad tu S titik atas, titik bawah tu sad. As-Samiri rahimahullah seolah-olah memberikan kefahaman bahawa pandangan kedua ini merupakan pandangan kuat dalam mazhab, iaitu tidak diambil kira sekufu tu dari sudut pekerjaan. Contoh, pekerjaan yang tidak termasuk pekerjaan yang hina. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang tidak termasuk pekerjaan yang hina? Dia akan sebut. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa Imam Al-Mutawalli rahimahullahu ta'ala berpendapat bahawasanya peniaga atau pedagang dan tukang membuat roti bukan kategori kerja yang menghinakan. Peniaga, pedagang. Dagang ni besar lagi daripada peniaga. Dia berdagang dan tukang buat roti. Kerja bakery, tidak hina. Namun begitu, Imam Ar-Ruyani rahimahullah telah menyatakan bahawasanya pekerjaan yang baik ataupun hina itu ditentukan berdasarkan adat negeri tersebut. Contoh kalau kata adat negeri ni, kata tukang buat roti itu selekeh kalau pergi Penang contohnya, tukang buat roti itu hebat lah. Ikut adat pula. Jadi khilaf pula penentuan hina dan lekeh tadi. Kalau Imam Haramain tadi ikut pakaian. Tengok pakaian kalau selekeh, kerja tu mengarut lah. Bukan mengarut, kerja tu lekeh lah. Kalau Imam Ar-Ruyani dia kata pekerjaan baik buruk tu ditentukan berdasarkan adat negeri. Khilaf banyak ni. Tu. Hal ini berlaku kerana kadang-kadang petani itu lebih baik berbanding peniaga pada satu negeri, sedangkan kadang-kadang peniaga itu lebih baik berbanding petani pada satu negeri yang lain. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah telah menyatakan dalam hasyiahnya bahawa ini merupakan pandangan mu'tamad. Pandangan apa? Dia kata ikut adat. Sebab tu kita perlu kepada muhasyi mutaakhirin. Imam Haramain mutaqaddimin, Imam Ruyani mutaqaddimin. Jadi khilaf ni siapa nak tentukan? Ulama mutaakhirin. Jadi ulama mutaakhirin, hasyiah Ali Shubran Malisi kata hak mu'tamad ikut adat.
urus tempat, adat negeri. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa zahir perkataan ulama lain menunjukkan bahawa yang diambil kira itu berdasarkan uruf secara umum. Namun begitu menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, pandangan yang kuat ialah perkara yang telah dia naskan para ulama terhadap suatu kerjaya, itu baik ataupun hina, maka tidak akan dikira lagi adat negeri tersebut ataupun uruf secara umum. Udak dah. Jadi kalangan hasyiah mutaakhirin pun khilaf juga. Jadi Syekh Ibn Hajar memuktamadkan kata baik ataupun buruk pekerjaan tu nisbah tengok ulama cakap apa. Ulama cakap hak ni baik, baiklah. Orang lain cakap hak ni, ulama sebut hak ni buruk, buruklah pekerjaan. Sebaliknya, jikalau pekerjaan ataupun kerjaya tersebut belum sama sekali dinaskan, tak sebut oleh para ulama, maka diambil kira ketika itu adat negeri tersebut. Jadi Syekh Ibn Hajar fafihi tafsil. Lebih hebat lah dia tu. Kalau Syekh Ali Syubra Malisi, dia kata mu'tamadnya ikut adat negeri, tak apa tafsil. Syekh Ibn Hajar tafsir, kalaulah kerjaya tersebut sudah ditetapkan ulama, benda ni baik, benda ni buruk, maka ikut ulama tu lah. Tapi kalau ada kerjaya yang tidak dinaskan, yang tidak disebutkan ulama, maka barulah ikut negeri, sama ada kerja tu baik ataupun buruk. Sebab tu dalam fiqh mazhab Syafi'i, Umdatul Muhaqqiqin, tempat pegang ulama muhaqqiqin ialah dua, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Adat negeri bakal isteri atau ketika akad untuk diambil kira pekerjaan tersebut baik atau hina. Pulak dah. Sekarang ni bila kita kata baik dan buruk pekerjaan tu ikut adat negeri, sekarang ni bakal isteri duduk tergantung. Tapi yang dia akad nikah lagi kat Johor. Jadi nak ambil kira ikut mana ni? Nak ambil kira ikut adat negeri Terengganu ke Johor? Maka dia pun kata, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah, berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan adat negeri mana yang akan diambil kira lah untuk mengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh lelaki tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan yang baik ataupun hina. Khilaf. Pandangan pertama, negeri orang lelaki tersebut mengakadkan nikah. Kalau Johor lah. Ini bukan Terengganu. Pandangan yang lebih dekat, dia panggil al-qaulul aqrab. Negeri bakal isteri tersebut walaupun akad nikah Johor, tapi kita nak menikah dengan orang Terengganu lah nisbah dia. Pandangan Syekh Ali Syubra Malisi rahimahullah telah menerangkan dalam hasyiah dia bahawa jikalau wali bagi perempuan tersebut mengakadkan lelaki tersebut di negeri lain, maka yang diiktibarkan ialah negeri bakal isteri yang juga, bukan negeri yang diakadkan nikah. Jadi pandangan kedua ni pandangan yang lebih kuat lah dalam mazhab Syafi'i, ikut negeri bakal isteri. Ni kalau mana ni? Kalaulah pekerjaan itu tidak dinaskan oleh ulama sebagai pekerjaan yang baik ataupun hina, yang seperti mana disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami tadi. Lelaki yang tukang sapu sampah, bukan sapi sapu sampah, memandikan orang pada hammam ni kolam air panah dan sebagainya, tidak sekufu dengan anak perempuan tukang jahit. Ni yang dinaskan ulama. Jadi kalau menurut Ibn Hajar, mana yang disebut oleh para ulama tak sekufu sungguh. Tak payah tengok dah adat negeri. Berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada sekufu ataupun tidak. Orang lelaki yang menjadi tukang sapu sampah, pengawal, pengembala, tukang memandikan orang di hammam dengan perempuan yang merupakan anak tukang jahit. Anak tukang jahit bukan dia tukang jahit. Mana pak dia tukang jahit, ni anak dia perempuan. Khilaf. Pandangan pertama, tidak sekufu. Hal ini kerana uruf menghukumkan sedemikian. Ni illah dia. Dia ialah uruf lah. Para ulama berhujah dengan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya baginda bersabda, orang Arab itu sekufu antara sebahagian dengan sebahagian lain. Begitu juga satu kabilah sekufu dengan sebahagian kabilah yang lain. Begitu juga orang yang hidup dengan orang yang hidup. Memanglah kau mati pula. Dan orang lelaki bagi orang lelaki yang lain, kecuali orang-orang yang membekam darah dan penenun. Ada orang yang bekam darah dan penenun tak sekufu dengan orang lain. Bekam darah tu kerja yang hina lah. Dia penenun dengan penjahit, kita tak tahu beza itu. Mana hatu lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dalam ilalnya, Abu Umar rahimahullahu taala dalam At-Tamhid, dan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan daripada banyak jaluran sanad, akan tetapi kesemua hadisnya ialah dhaif, yang batil, lagi tidak suatu pun daripadanya yang sahih. Yang lagi tak mana tadi?
Ini dalam kitab Syekh Ibn Hajar. Yang kedua, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala mengatakan zahirnya sekufu antara satu sama lain. Hal ini kerana Syekh Khatib rahimahullah sendiri tidak pernah melihat orang membangkang perkara tersebut sama sekali. Ni ilah sendiri. Ilah dia apa dia? Aku tak pernah tengok orang bangkang. Yang namanya tukang sapu sampah. Tukang sapu sampah, orang lelaki itu sapu sampah kerja dia. Sekufu dengan seorang perempuan yang bapaknya kerja tukang jahit. Sekufu. Lelaki yang pekerjaannya pengembala, hinakah pekerjaan tersebut? Secara tafsir lagi ni. Pengembala kambing ke pengembala tu, adakah hina pekerjaan tu? Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj bahawa kerja mengembala ini jikalau seseorang mengira ia merupakan kerja yang hina, maka perkataannya itu menjadi muskil. Hal ini berlaku kerana mengembala ini merupakan sunnah para nabi pada permulaan pekerjaan mereka, Nabi SAW dan sebagainya. Kadang-kadang dikatakan bahawa tidak lazim dan tidak semestinya pekerjaan mengembala itu merupakan pekerjaan para nabi, akan menyebabkan pekerjaan tersebut baik bagi selain nabi, seperti mana tidak boleh menulis pada hak Nabi Muhammad SAW merupakan suatu mukjizat, sedangkan jika ia berlaku pada hak selain nabi maka ia suatu kelemahan. Jadi khilaf. Ada ulama kata pengembala itu tidak menjadi pekerjaan yang hina kerana itu pekerjaan awal-awal para nabi. Ada ulama kritik pula kata tak semestinya benda yang dibuat oleh nabi, kerja oleh nabi iaitu pengembala, sama tarafnya dengan orang selain nabi yang kerja gembala. Boleh jadi yang kerja gembala kambing oleh para nabi itu mulia, tapi di sisi selain nabi itu satu benda yang lekeh. Seperti mana Nabi SAW tidak boleh menulis pada hak nabi itu satu kemuliaan, mukjizat, tapi bagi orang lain satu kelemahan. Hebat juga dia punya hujah tu. Habis. Ada soalan? Tak ada apa? Tak ada apa? Ilmu mengurus. Dia maksud apa nama tu? Apa tadi? Safih tu ataupun al-mahjur alaih bis safih tu, maksud dia boros bil fi'li. Memang boros sungguh, berlaku sungguh. Dia tu boros. Kalau tak ada ilmu mengurus harta, tapi kalau dia tak boros, tak apa. Sebab ilmu ni, kalau orang jahil mengurus harta, tapi dia tu cermat, tak apa. Tapi yang masalahnya, kalau dia belajar ilmu mengurus, dia pun boros, jengok. Jadi, boros sampai mahjur alaih, sampai hakim tu kena tahan dia tu, mutlak sama ada dia ada ilmu mengurus harta ataupun tidak. Sebab dia tengok dari sudut kejadian yang berlaku. Kalau berlaku sungguh perkara tersebut dia tu bazir sungguh, maka kena tahan mahjur alaih, memang safih ya. Walaupun dia ada ilmu pengurusan harta tu. Tu lah. Ada lagi? Sudah? Lagi? Lelaki yang hina pekerjaan. Mana satu topik tu? Lelaki yang hina pekerjaan. Mana satu topik dia? Tu. Orang lelaki yang hina pekerjaannya tidak sekufu dengan perempuan yang lebih baik kerjayanya. Kan? Lepas tu? Namun begitu, terdapat pandangan kedua yang menyatakan bahawa tidak dikirakan dari sudut kerjaya dan pekerjaan tersebut untuk menentukan sekufu antara lelaki dan perempuan. Okey, jadi sekarang ni orang lelaki yang hina pekerjaannya tidak sekufu dengan perempuan yang lebih baik kerjayanya. Itu atas pandangan yang mengatakan pekerjaan itu dikira dari sudut sekufu ataupun tidak. Pandangan kedua mengatakan tidak diambil kira. Bila kata atas pandangan mengatakan tidak diambil kira sekufu tu dari sudut pekerjaan, maka tak kisahlah pekerjaan dia tu hina ke, sama-sama baik ke, sama-sama hina ke, sekufu belaka. Dia tidak ambil dikira dari sudut kerja. Macam itulah apa tadi?
kemasyhuran dari sudut kebaikan. Tidak diambil kira kemasyhuran dari sudut kebaikan, asalkan baik saja boleh berlaku. Ataupun dari sudut harta. Dalam kitab Syarah Al-Mahalli sebut, khilaf ulama juga, adakah dari sudut harta tu dikira sekufu ataupun tidak? Pandangan mu'tamad tidak sekufu. Tidak dikira sekufu. Gitu. Gitu lah. Okey? Tara, calu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka laki-laki yang menyapu sampah dan yang mengawal negeri. Mengawal negeri ni pengawal, yakni tukang jaga negeri, seperti askar. Hamas ke? Masalah contoh. Dan yang memandi orang pada hammam. Hammam ni kolam air panas tu, harap tu. Tak tahu ni mandi kat mana. Tak tahu kita kerja apa. Mungkin orang ngaji luar tahu kerja apa, kita tak tahu kita. Dan gembala binatang, kambing, gol, lembu. Dan yang menyamak kulit. Ada juga kerja samak kulit. Kita tak ada sini. Yakni penyamak kulit bangkai. Dan yang mengambil ikan. Apa tu panggil? Okey. Dok layang. Apa tu bahang? Apa bahasa Arab? Ni panggil apa tu? Bahasa apa tu? Perai. Apa tu? Oh itu. Kalau kita kata nelayan ni, mengambil ikan boleh juga apa-apa lah. Nelayan mengambil ikan. Dan yang tukang jamal. Apa tukang jamal? Nombor 5. Yang ni unta. Tukang unta. Urus unta. Tak bersih tu. Dan yang menjual daging. Jual daging. Ikan tu. Dan bertenun. Itu bertenun nombor 6. Bahasa Arabnya haikun. Tukang bertenun kain. Itu semua tu tiada kufu dengan perempuan yang anak orang menjahit. Nombor 7, bahasa Arabnya khayyatun, tukang menjahit baju. Tapi khilaf lah, seperti mana yang kita sebut tadi, adakah dikira dari sudut sekufu ataupun tidak, khilaf. Kalau yang atas pandangan dikira sudut sekufu, mana tak sekufu lah ni. Hak ni yang sudah dinaskan ulama, seperti kata Ibnu Hajar. Maka tidak perlu lagi kita tengok adat negeri. Beza dengan Syekh Ali Syubra Malisi, dia kata tengok negeri. Kalau negeri kata sekufu. Dan anak orang yang terbuat bendang dan laki-laki yang menjahit itu, tiada kufu bagi perempuan yang anak saudagar. Saudagar ni pedagang, yakni perniagaan besar. Pedagang besar ni jahit baju. Hak tu buat bendang. Hak tu kerja lebih rendah daripada saudagar. Perempuan yang anak saudagar, makna pak dia tu saudagar, bukan perempuan tu sendiri. Maknanya sekarang ni kita seolah-olah boleh tengok, kata seolah-olah perempuan ni tak dituntut kerja ni. Tak dituntut kerja ni. Tengok nisbah pada anak siapa? Anak saudagar. Mana dia tu dikira sebagai anak orang yang kerja saudagar, padahal dia tak kerja pun. Dan anak orang yang berjual. Ni anak tadi lelaki tu sendiri. Laki-laki yang sapu sampah. Ni anak pula. Dan anak orang yang terbuat bendang. Mana pak dia kerja buat bendang. Dan laki-laki yang menjahit. Laki-laki yang menjahit, laki sendiri lah. Ataupun anak laki-laki ni anak orang yang buat bendang. Mana pak tu buat bendang. Tak sekufu dengan perempuan yang pak dia saudagar. Gitu. Dan anak orang yang berjual kain. Mana dia ni ada pak yang jual kain. Dan saudagar, tiada kufu dengan perempuan yang anak qadi atau anak orang aling. Pula dah. Anak tak aling mana jahil bapak. Pak ni aling, tak sekufu dah. Anak siapa? Kita ni kalau ada, kita ni pak kita saudagar ataupun menjual kain. Lepas tu pak dia tu qadi ataupun orang aling, tak sekufu dah. Tak sekufu kan tak boleh kahwin. Ini sebuah sekufu. Ini sebuah sekufu tak sekufu ni sebab nanti timbul pada persoalan wali mujbir, boleh paksa nikah ataupun tidak. Tak boleh lah kalau tak sekufu. Tu ya. Tapi kalau dah redha boleh, tak ada masalah.
hina dan mulia pekerjaan itu mengikut adat negerinya. Ini menurut kata Syekh Ali Syubran Malisi tadi. Kata Imam Nawawi pada Raudhahnya Imam Nawawi, bahwasanya hendaklah pada segala perkara yang tersebut itu diikut pada negeri itu, yakni negeri perempuan itu. Ini atas pandangan mu'tamad lah yang kuat tadi. Pada segala pekerjaan laki tadi. Habis. Itu nombor 3 Raudhatul Talibin jilid ke-7 muka surat 72. Kerana bahawasanya sya'an orang yang berhuma, yakni bertanam padi, itu pada setengah negeri terlebih mulia daripada orang yang berniaga, dan setengah negeri yang berniaga itu terlebih mulia daripada yang berhuma. Maka dikembalikan pekerjaan itu pada adat itu aula jua. Yakni ini intaha Hasyiah Ali Asy-Syubran Malisi. Kata Tuhfah tadi, kena fafihi tafsir. Kalau benda tersebut telah disebutkan ulama, ikut dia lah. Tak sebut baru ikut huruf adat. Habis. Qala anak orang yang berjual kain atau saudagar tidak sekufu dengan perempuan yang merupakan anak orang lain. Kata musannif, tidak kufu dengan perempuan yang anak qadi atau anak orang alim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa lelaki anak kepada saudagar ataupun penjual kain itu tidak sekufu dengan perempuan anak kepada qadi ataupun anak pada orang alim. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfah dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menyatakan bahawa berlaku sedemikian kerana melihat kepada uruf. Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hurairah rahimahullahu ta'ala bahawa perempuan yang merupakan anak kepada penjual kain ataupun penjual minyak atar tidak sekufu dengan lelaki yang merupakan anak kepada tukang membekamkan orang, kerana tu lebih khisah, lebih hina lagi dan sebagainya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa zahir perkataan para ulama tersebut bahawa perkara yang dikehendaki dengan anak perempuan kepada orang alim ataupun qadi ialah orang yang berada dalam kalangan abak perempuan tersebut ialah orang alim. Mana pak dia, bukan mak dia. Pak dia alim, tok dia alim, moyang dia alim. Situ. Bukannya mak dia. Kalau mak dia alim, pak dia jahil, kira jahil ya. Tu ya. Lelaki yang abaknya pak, tok, moyang, terdapat seorang alim dengan perempuan yang dua daripada abaknya atau lebih yang alim. Sekarang ni pak dia orang lelaki orang alim, tapi perempuan ni pak dia alim, tok dia alim. Ataupun lelaki ni pak dia alim, tok dia alim, tapi perempuan ni pak dia alim, tok dia alim, moyang dia alim. Hak lelaki ni moyang jahil, bukan alim. Maka tak sekufu ke tak? Syekh Ali Syubran Malisi Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa jikalau lelaki yang abaknya terdapat seorang alim, sedangkan perempuan tersebut mempunyai abak yang dua daripadanya orang alim atau lebih, maka menurut pandangan yang lebih dekat bahawa mereka berdua tidak sekufu. Tak sekufu dah. Apatah lagi pak dia orang lelaki itu, pak dia orang jahil, nak menikah dengan perempuan yang pak dia orang alim, tak sekufu. Sebab tu aku tak bu. Abaknya perempuan yang alim lebih dekat berbanding lelaki, sekufu ke? Abaknya, ini pak, abak tu pak tu moyang tu, perempuan yang alim lebih dekat berbanding lelaki. Apa maksud dia? Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa jikalau orang alim dalam kalangan abak orang perempuan lebih dekat berbanding orang alim dalam kalangan abak orang lelaki. Maksudnya gini, contoh, lelaki ni pak dia jahil, tapi tok dia alim, moyang dia alim. Dengan perempuan ni, yang pak dia alim dah, start pak dia tu alim dah, lepas tu tok alim, moyang alim. Jadi start alim tu daripada mana? Perempuan ni pak dia. Tapi kalau lelaki start alim dia daripada tok dia, atas sikit, jauh sikit. Tu maksud jauh dekat tu. Contoh yang kedua, perempuan ni pak dia jahil, tok dia alim, moyang dia alim. Lelaki ni pak dia jahil, tok dia jahil, moyang pun alim. Jauh lah, jauh sikit. Tak sekufu ke tidak? Maka berlaku khilaf sama ada sekufu ataupun tidak. Kedua, pandangan pertama, kedua-dua tidak sekufu. Hal ini kerana kias kepada masalah lelaki
yang baru masuk Islam ataupun lelaki yang baru dimerdekakan yang telah lepas. Pandangan ini lebih dekat. Mana lebih dekat qaul aqrab, lebih dekatnya tak sekufu. Pandangan kedua, kebarangkalian juga sekufu kerana terdapat perbezaan antara masalah ini dengan masalah lelaki yang baru masuk Islam ataupun lelaki yang baru dimerdekakan. Hal ini berlaku kerana bersekutu pada kebaikan, iaitu sama-sama terdapat orang alim, akan tetapi berbeza martabat itu sekufu. Beza martabat mana? Pak dia boleh jadi jahil, pak dia start aling dah. Tapi tok dia aling, moyang dia aling. Tapi perempuan ni pak dia aling dah. Walaupun lelaki ni pak dia jahil. Sama-sama alim belaka, cuma martabat beza sikit lah. Martabat belah pak tu ada yang jahil, ada yang alim. Jadi pandangan kedua kata sekufu juga, sebab sama-sama alim dah, cuma martabat beza. Perempuan yang alim tetapi fasik, tidak sekufu dengan lelaki yang jahil dan fasik. Syekh Abdul Hamid Asyirwani rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam hasyiah dia bahawa tidak sekufu antara perempuan alim yang fasik dengan lelaki jahil yang fasik. Sebab apa? Sebab kurang dari sudut alim tu, lelaki tu jahil. Perempuan yang bapaknya alim akan tetapi fasik. Pak dia alim tapi fasik. Pak dia alim ulama mazhab Syafi'i tapi berzina kuat. Contohlah. Tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya tidak alim dan fasik. Syekh Abdul Hamid Asyirwani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam hasyiah dia bahawa jikalau bapa bagi perempuan tersebut alim tetapi fasik, manakala bapa lelaki itu tidak alim dan fasik, maka tidak sekufu lelaki dan perempuan tersebut. Hal ini berlaku kerana ilmu itu merupakan suatu kemuliaan, bukan kemuliaan, dan ia telah dinafikan daripada bapa bagi lelaki tersebut yang menyebabkan dirinya tidak sekufu dengan perempuan yang bapaknya alim ataupun fasik dan fasik. Lelaki yang bapaknya adil dan tidak alim. Tak alim tapi adil. Maksudnya apa dia? Dia tu tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil, tidak buat perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dan sebagainya. Dengan perempuan yang bapaknya alim dan fasik. Beza tu. Lelaki yang poknya adil dan tidak aling, dengan perempuan yang poknya aling. Aling ni mana menang ku aling lah perempuan ni, pok lah ni. Tapi kalah ku fasik. Jadi satu sama satu, satu versus satu, satu sama. Kalau lelaki nisbah pok tu adil, menang lah, sebab pok perempuan fasik. Nisbah kealiman, pok perempuan pula menang. Jadi sekufu ke tidak? Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa tidak sekufu juga apabila lelaki mempunyai bapa yang tidak alim dan adil, sedangkan perempuan tersebut mempunyai bapa yang alim dan fasik. Hal ini berlaku kerana berlaku pertentangan antara sifat-sifat tersebut. Ni ilah ni kena highlight. Maka kita kiyah pada masalah hak sebelum tadi. Kalau kita kata gini, perempuan yang alim tetapi fasik dengan lelaki yang jahil tapi tak fasik, sekufu tak sekufu? Sebab apa? Sifat beza. Ataupun perempuan yang alim, ataupun ni perempuan yang bapaknya alim, perempuan yang bapaknya jahil. Kalau kita terbalik perempuan yang bapaknya jahil tetapi adil, sekufu ke tak dengan lelaki yang bapaknya alim tapi fasik? Tak sekufu juga, sebab beza sifat. Tu ilah tu, sebab tu pekoh ngaji pekoh kitab minhaj dan sebagainya, dia kena ambil tahu ilah. Itu kunci dia. Tahu ilah, tahu masalah lain. Lelaki yang jahil tidak sekufu dengan perempuan yang alim. Pak jahil tu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Muhammad Ar-Rami dalam Nihayah telah menerangkan bahawa lelaki yang jahil tidak sekufu dengan perempuan yang alim. Ni lelaki yang perempuan tu sendiri. Perempuan yang alim tidak sekufu dengan lelaki yang jahil. Tapi sebaliknya, lelaki yang alim sekufu dengan perempuan yang jahil. Situ juga lagi. Macam tadi lelaki yang soleh sekufu dengan perempuan yang fasik. Kita lah kena balun. Seperti mana disebutkan dalam Al-Anwar, meskipun perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdah memberikan waham bahawa mereka berdua sekufu sekalipun. Beri waham mana tak jelas.
Kata Imam Nawawi dalam Raudhah tak jelas, seolah-olah macam kata sekufu ya, padahal tak. Gitu. Tu dia panggil meskipun tu ghayatul liraddi. Ibu lelaki yang fasik dan melakukan kerja hina, memberi kesan tak pada sekufu. Macam tadi ya. Macam tadi ya ibu. Sekarang ni mak dia kerja benda yang hina, beri kesan tak pada sekufu anak. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa ibu lelaki yang fasik dan melakukan pekerjaan yang hina itu berlaku khilaf pandangan ulama terhadap kesannya terhadap sekufu lelaki dengan perempuan lain. Pandangan pertama, fatwa Imam Al-Baghawi rahimahullah kata memberi kesan kepada sekufunya lelaki. Hal ini berlaku kerana uruf menghukumkan sedemikian. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Syekh Khatib Syrbini rahimahullah, dia kata pandangan aujahnya, pandangan yang kuat, tidak ditilik kepada ibu seseorang untuk memberi kesan terhadap sekufunya dengan pasangan masing-masing secara mutlak, sama ada hak tadi ataupun dalam bab pekerjaan. Perkara ini dikehendaki dengan orang alim. Apa maksud orang alim di sini? Orang alim pada tadi ni. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa perkara ini dikehendaki dengan orang alim di sini ialah apa yang dinamakan orang alim menurut uruf, iaitu yang menurut uruf tu seorang ahli fiqh, ahli hadis, ahli tafsir, bukan selainnya. Tiga ni je. Dari sudut uruf, orang alim tu tiga. Orang fiqh, tok fiqh, orang ahli hadis, ahli tafsir, bukan selain bertiga ni. Itu. Namun begitu, Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Hasyiah Ibn Qasim ala Tuhfah bahawa pandangan yang kuat berkaitan dengan perkara yang kehendaki dengan orang alim ialah selain daripada ilmu yang tiga tersebut, seperti nahwu. Tu nahwu. Jadi khilaf ulama pula, murid orang alim datang apa pula. Murid orang alim siapa dia? Ada yang kata tiga, ahli fiqh, ahli hadis, ahli tafsir. Mana orang yang selain ahli tiga ni tak panggil alim. Syekh Ibn Qasim lah kata selain daripada tiga ni. Contohnya dia alim sarah, maka dia orang alim. Orang ni alim nahwu, dia orang alim. Alim akidah, orang alim. Tu. Bagak ni. Alim haid nipah, tu bekak lah. Tu alim lah. Maknanya kalau di sisi Ibn Qasim, orang yang alim haid nipah tak panggil alim lagi. Bagak ni. Hal ini berlaku kerana ilmu-ilmu yang selain tiga ilmu tersebut juga mempunyai kemuliaan. Gitu. Perempuan yang bapaknya usuli tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan usuli. Usuli ni usul fiqh. Tu usul. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menjelaskan dalam Hasyiah Ibn Qasim bahawa perempuan yang bapaknya seorang usuli tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan seorang usuli. Ni sesama orang alim dah pula ni. Tadi dia kata orang perempuan yang alim tak sekufu dengan orang lelaki jahil. Sekarang ni keturunan pula. Pok sama alim, tapi alim lain-lain. Ataupun seorang alim, seorang tidak. Contohnya pok dia alim usul. Pok lelaki tu alim, tidak alim usul, alim akidah, tak sekufu dah. Perempuan yang bapaknya ahli nahwu tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan ahli nahwu. Mampus gini. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa perempuan yang bapaknya seorang ahli nahwu tidak sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan seorang ahli nahwu. Perempuan yang bapaknya ahli fiqh sekufu dengan lelaki yang bapaknya ahli hadis dan sebaliknya. Pula dah. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa perempuan yang bapaknya seorang ahli fiqh sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan seorang ahli fiqh, akan tetapi ahli hadis. Dia ahli hadis, dia guru pula dengan ahli fiqh. Hal ini kerana seorang yang ahli fiqh, hadis dan tafsir ini dikira sebagai sama dan lebih kurang. Yang tiga tadi lah. Kalau orang alim dia tadi di i'tiraf pendapat pertama tu, orang yang ahli tafsir, ahli fiqh, ahli hadis. Mana kalau kita buat ni perempuan yang bapaknya ahli fiqh sekufu dengan lelaki yang bapaknya ahli tafsir dan sebaliknya. Begitulah. Sebab dia tiga tadi kan. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa perempuan yang bapaknya seorang ahli fiqh sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan seorang ahli fiqh tetapi ahli tafsir. Hal ini kerana seorang yang ahli fiqh, hadis dan tafsir ini dikira sebagai sama dan lebih kurang. Sama ya. Begitu juga perempuan yang bapaknya ahli hadis sekufu dengan lelaki yang bapaknya ahli tafsir dan sebaliknya. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa perempuan yang bapaknya seorang ahli hadis sekufu dengan lelaki yang bapaknya bukan seorang ahli hadis akan tetapi ahli tafsir. Hal ini kerana seorang yang alim fiqh, hadis dan tafsir ini dikira sebagai sama dan lebih kurang. Sama ya.
Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Soalan? Tu ada soalan? Ha? Phone tu? Ha? Ada? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.